خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. كلام ربنا على نور المصطفى. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Uhayikum bitahiyatil Islam, tahiyatan tayyibah mubarakah min indillahi tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'. Para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersiaran menerusi page klinik ngaji Quba Center. Pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian huraian makhraj khas kitab tajwid Al-Quran kita, insya-Allah. Pada para jemaah saya penonton, tuan-tuan yang memiliki kitab ini, saya mengajak untuk sama-sama membukanya, dan kita boleh buka di muka surat 151. Saya mohon respon di ruang komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak. Tuliskan di ruang komen dan nyatakan lokasi anda. Kita mulakan dulu pertemuan kita dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ahlina siratal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahirabbil alamin. Baik para jemaah sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya hormati, yang saya kasihi sekalian, bersama-sama dengan saya pada pagi ini, alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi pengajian tajwid Al-Quran kita. Sesiapa yang memiliki kitab tajwid boleh buka kitab tajwid masing-masing dan buka di halaman 151. Buka muka surat 151. Okey.
kitab tajwid lagi ni. Buka muka 151. Berkenaan dengan huraian makhraj khas. Huraian makhraj khas. Sekejap. Okey, siapa yang bersama-sama pada pagi ni yang belum tekan butang like, butang love sebagai tanda sokongan dan sebagai tanda kasih terhadap Al-Quran, tekan button share untuk berkongsi siaran kita dengan lebih ramai lagi rakan-rakan FB kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita mereka mendapat manfaat dan mudah-mudahan kita juga diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya punya mana saya punya live saya ni. Okey. Tolong berikan sikit komen, adakah suara saya kedengaran jelas ataupun tidak? Okey, selamat datang Kak Zahra. Alhamdulillah, terima kasih bersama-sama. Siapa yang ada kitab tajwid, boleh buka kitab tajwid kitab tajwid ini. Kitab tajwid jilid yang pertama. Jilid yang pertama surah pula. Berkaitan dengan makhraj khas. Okey, selamat datang semua. Terima kasih atas respon yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih, jelas Baik, insya-Allah kalau semua dah bersedia, saya sharekan di skrin saya tajuk hari ni, iaitu berkenaan dengan huraian makhraj khas di halaman yang ke-151. Buka kitab masing-masing 151. Kita boleh buat catatan sikit. Okey? Baik, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semua telah bersedia, bersama dengan kitab masing-masing, tekan butang share dah untuk kita kongsikan dengan ramai lagi rakan-rakan kita di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga mendapat manfaat, supaya mereka juga bersama-sama belajar kitab tajwid ini. Apakah tujuan untuk kita belajar tajwid? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memelihara lidah kita daripada tersalah membaca Al-Quran. Jadi sebab tu kita belajar tajwid, supaya masa kita baca Quran, kita dapat menuturkan bacaan dengan baik. Kita masih lagi membincangkan dengan pada topik ataupun tajuk berkenaan dengan makhraj khas. Makhraj huruf ni adalah satu benda yang sangat penting setiap kita untuk kita memahami dan mendalaminya, supaya setiap kita dapat menuturkan huruf-huruf yang dibaca itu dengan tepat pada tempatnya. Boleh semua? Baik, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Makhraj yang ke-9, tempat huruf keluar pada tempat yang ke-9, iaitu antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah. Keluar daripadanya huruf lam. Jadi manakah tempat yang kata antara dua tepi hujung lidah tu? Ni lidah kita contoh. Okey, pandangan daripada atas. Okey. Pangkal lidah, tengah lidah dan hujung lidah. Dia kata tepi. Mana tepi? Di sini. Tepi. Bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah. Jadi mana gigi dia? Ini gigi kacip kita. Dia akan naik belakang gigi kacip tu. Lidah kita naik begitu belakang gigi kacip. Okey. Di situlah kedudukan makhraj huruf lam. Makhraj huruf apa? Lam. Okey. Berkatalah Syahib As-Salsabi Asy-Syafi, dan lam itu makhrajnya di hujung lidah hingga ke penghabisan kepala lidah. Jadi ada orang faham dua tepi hujung lidah, dia kata tepi. Jadi mereka faham kalau ini lidah, dia kata tepi tu kat sini. Ni hujung, bahagian tepi sini dia kata. Maka lidah tu terpaksa diherotkan sikit gitu. Sebenarnya bukan begitu maksudnya. Itu orang kata sedikit kekeliruan yang difahami. Kalau mereka belajar dengan betul-betul dengan guru yang tepat, sebenarnya yang dimaksudkan dengan tepi tu ialah di sini. Hujung lidah dia tak hujung. Kalau hujung kat atas ni, ni bahagian hujung lidah, kemudian dia kata tepi. Tepi kat sini lah. Dia naik gitu. Kalau yang keliru tu dia akan sengit sikit. Sebenarnya bukan begitulah lidah kita. Lidah kita macam biasa je, naik ke belakang gigi kacip atas. Di situ ada keluar huruf makhraj huruf lam. Saya punya patung saya masih tak jumpa lagi. Okey. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10 dia kata hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah, iaitu bawah sedikit daripada makhraj lam, keluar daripadanya huruf nun. Okey.
Kalau kita kata gigi, mana ya saya punya tu ya. Sebelum ni ada jumpa. Lepas tu bila time nak live ni pula hilang. Tak apa. Baik. Dia kata hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah, iaitu bawah sedikit daripada makhraj huruf lam. Keluar darinya nun. Kalau lam, lidah kita naik begitu melengkung pergi ke gigi belakang gigi kacip. Kalau nun dia tarik ke belakang sikit lagi. Jangan dekat sangat dengan gigi, dia ke belakang, ke tengah sikit. Tu makhraj huruf nun. An. Cuba kita buat an. Lidah kita naik kan? Begitu. Tapi dia tak kena belakang gigi kacip ni. Kalau kita an, dia naik sikit. Kalau lam, al, ada ke depan sikit. Kalau nun, ke belakang sikit lidah kita. Begitu maksudnya. Okey. Itu makhraj huruf nun. Tetap hujung lidah. Kalau lam tadi tepi hujung lidah. Kalau nun ni hujung lidah. Yang ke-11, apa kata Syahib As-Salsabil? Perhatian, makhraj nun di atas adalah makhraj bagi nun yang diizharkan. Adapun nun yang diidghamkan sebagai idgham bi gunnah ataupun ma'a gunnah ataupun nun yang diikhfakan, maka makhrajnya adalah di batang hidung. Ni maksudnya kalau nun yang betul-betul diizharkan, an, dia akan tekan lidah kita ke atas lelangit. Tetapi kalau nun dia, contoh nun ikhfa, min tahtihal, min tin, lidah kita tergantung. Jadi kat manakah makhraj ketika tu? Bahatan ni dia masa tu dengung. Idgham ma'al gunnah kan dengung, ikhfa pun dengung. Jadi masa kita lidah kita naik tapi tak kena lagi lelangit tu, dalam keadaan bunyi dah ke batang hidung kita. Dekat situ. Itu perhatian lah. Baik, itu yang ke-10. Yang ke-11 tempatnya iaitu setakat ni semua okey? Boleh faham? Okey. Kepada semua yang mengucapkan salam, saya menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-11, hujung lidah. Tetap hujung lidah. Jadi hujung lidah ni ada huruf lam, ada huruf nun, ada huruf apa lagi selepas ni? Huruf ra. Hujung lidah serta belakangnya, iaitu bahagian bawah. Ni lidah kita, belakang lidah mana? Bawah ni. Ni lidah kita macam ni kan? Kalau tepi lidah yang di sini, ujung lidah di sini. Kalau bahagian ujung tapi kat bawah, kat sini. Dia gitu. Okey. Yang mengiringi hujungnya bertentangan dengan gusi gigi, bertentangan dengan gusi gigi kacip tengah, maka keluarlah daripadanya huruf ra. Dekatlah dengan huruf nun, lam dan ra. 3 huruf ni. Lam, nun dan ra adalah huruf hujung lidah, dekat dengan gigi gusi kacip tengah. Keluar padanya huruf ra. Lidah kita tak kena, dia tidaklah menekan ke itu, dia bertentangan. Macam tu lidah kita. Nanti kan ada gambar dia, insyaAllah kita akan tengok. Okey. Itu makhraj huruf ra. Hampir dengan nun, membawa ke belakang lidah. Berkata Syahib Al-Salsabil Al-Syafi, dan ra itu makhrajnya dari hujung lidah serta membawa ke belakangnya, maka berhampiranlah antara ketiga-tiganya. Adapun qutrub mengeluarkan ketiga-tiga huruf tersebut, iaitu lam, nun dan ra, darinya iaitu tempat yang sama. Jadi ada di kalangan ulama yang kata 3 huruf ni apa dia? Lam, nun, ra. 3 ni adalah tempat keluar hurufnya adalah sama, iaitu di bahagian hujung lidah. Okey, cuma kalau Imam Al-Jazari dia mendetailkan lagi lah. Kalau lam tu dia bahagian hujung sini, bahagian tepi sini. Kalau tu bahagian tu huruf lam. Kalau nun kat sini dia naik ke atas, menekan ke atas gusi. Kalau ra ni dia bertentangan, dia tak tersangkut, dia tergantung sedikit.
Baik, itu yang ke-11. Yang ke-12, hujung lidah juga apabila diangkat menekan pengikat gigi, siratan gusi dan pangkal gigi kacip tengah. Keluar darinya huruf ta, dal dan ta. Tetap huruf hujung lidah. Tapi dia ni, kalau kita buat at, kita rasa macam mana? Lidah kita macam tu kan? Ni gigi. Macam mana nak buat ni gigi kita, dia akan tekan kat situ. Belakang gigi kita. Macam tu, terasa. At, gigi kita, ni lidah, dia naik, syup, tekan belakang gigi tu. At, dia belakang lidah. Bahagian bawah ni. At, cuba buat. At, kita rasa tak lidah kita menekan belakang gigi kacip atas. Gitu. Itu adalah huruf hujung lidah yang menekan pengikat gigi, gusi dan pangkal gigi kacip tengah. Itu dia huruf dal. Ta, dal dan ta. Ta, dal dan ta. 3 huruf ni huruf sama tempatnya, iaitu lidah yang menekan ke belakang gigi kacip atas. Nanti ada gambar, kita tengok nanti insya-Allah Okey. Berkata Imam Ibnul Jazari, dan ta, dal serta ta itu makhrajnya dari hujung lidah dengan gigi kacip sebelah atas. Berkata Syahib As-Salsabi Asy-Syafi, dan ta, dal serta ta itu makhrajnya dari hujung lidah serta pangkal gigi kacip sebelah atas. Pangkal gigi kacip sebelah atas. Pangkal tu maknanya mana? Pangkal tu tempat yang mula-mula tumbuh tu, ke atas tu. Gigi kacip kita, ini bawah. Ini hujung. Pangkal tu mana? Yang dalam tu lagi. Ditekan kat situ. Ulama mengatakan bahawa ta terlebih dahulu keluarnya daripada dal, dan yang terakhir adalah huruf ta. Ini tak apalah, tak ada masalah Ini kalau nak didetailkan mana keluar dulu tu, ta dulu ke, ta dulu ke, dal dulu, ini tak ada masalah. Yang pentingnya ketiga-tiga huruf ni lidah kita menekan belakang pangkal gigi kacip sebelah atas. Kita kena ingat tu. Lidah kita letak kat situ. Okey. Selamat datang juga Kak Zainab. Alhamdulillah. Okey. Ada lagi yang baru join pada pagi ni, boleh share tekan butang share supaya kawan-kawan kita juga turut serta belajar tajwid pada pagi ni. Okey, ataupun boleh tag nama-nama mereka. Tag mereka, nama-nama mereka tu tag supaya mereka pun turut sama belajar berkenaan dengan makhraj huruf ni, adalah satu yang sangat penting. Kita teruskan ke makhraj yang ke-13, iaitu antara hujung lidah, antara hujung lidah serta membetuli pertengahan dua gigi kacip sebelah atas. Zaimah Ismail, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata antara hujung lidah serta membetuli pertengahan dua gigi kacip sebelah atas. Masih lagi makhraj lidah di bahagian hujung. Kemudian dia betul-betul kat tengah-tengah tu lidah kita. Cuba kita tengok. Lidah kita ni gigi kacip kan, tengah-tengah kan, dia kat tengah-tengah. Tapi kat belakang lah, bahagian belakang. Dia betul-betul menghadap tengah-tengah gigi kacip. Mulut kita saat ni dia kena kembung sikit. Tapi tak muncung, jangan ini bibir muncung ni tidak. Dia tiga huruf ni. Ni selain daripada tiga huruf ni, dia tempat makhraj sama, dia ada memiliki sifat yang sama juga. Sifat yang sama tu apa? Berdesir. Tengok mulut saya. Cuba buat sama-sama. Buat sin pula. Sama-sama.
Sad, tengok mulut saya As. As. Jangan muncung. Cuba sama-sama buat. 1, 2, 3. As. Begitu. Alhamdulillah. Boleh buat semua senang ke senang? Alhamdulillah. Jelas? Baik, itu dia makhraj huruf hujung lidah yang membetuli. Maknanya dia betul-betul menghadap tengah gigi kacip sebelah atas tu. Jadi pendapat ini berdasarkan apa yang telah ditahqiqkan oleh Abu Syamah dan menjadi pegangan setengah ulama, antaranya Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Al-Sankuri, berkata Imam Asy-Syatibi, wa minhu wa min bainas sanaya salasatun, dan darinya hujung lidah membetuli, iaitu berada dekat tengah-tengah gigi kacip atas ada 3 huruf, iaitu zai, sin dan sad. Alhamdulillah, Siti Hajaya betul. Kena banyak buat latihan insya-Allah. Macam huruf sad tu terutamanya kan. Huruf sad ni saya pun dulu pun muncung mulut. As. Bila kita suruh buat bunyi sad tak muncung, kita susah nak buat. Tapi bila dilatih as boleh insya-Allah. Baik, setengah ulama mengatakan bahawa zai, sin dan sad makhrajnya antara hujung lidah serta membetuli bahagian antara 2 gigi kacip sebelah bawah pula. Ada yang kata hujung lidah ni dia menghadap atas kan, ada yang kata hujung lidah ni menghadap bawah. Ni perbezaan di kalangan pendapat ulama. Jadi pendapat ini dia berpandukan kepada kata-kata Imam Ibnul Jazari. Syekh Muhammad Hilali Al-Ibyari mengatakan bahawa inilah pendapat yang masyhur di sisi kebanyakan ulama. Kata Imam Ibnul Jazari, dan huruf safir itu, huruf safir itu huruf yang berdesir ataupun bersiul, yang bunyi tu, z, dan tu namanya safir. Makhrajnya di hujung lidah, maknanya di hujung lidah kita serta bahagian atas gigi kacip sebelah bawah. Gigi kacip sebelah bawah tapi dekat atas. Macam tu. Maknanya lebih kurang lah sikit-sikit lah. Nak kata gigi kacip bawah pun boleh, nak gigi kacip atas pun boleh. Yang penting dia berada kat tengah-tengah tu lidah kita. Okey. Berkata Sahib Sabil Asy-Syafi'i, dan sad, sin serta zai dinyatakan daripadanya hujung lidah serta bahagian atas gigi kacip sebelah bawah. Setengah ulama yang lain mengatakan bahawa zai, sin dan sad makhrajnya antara hujung lidah serta membetuli antara gigi kacip sebelah bawah dengan gigi kacip sebelah atas. Ini orang kata khilaf ulama. Jadi sebab tu bila kita belajar tentang khilaf, perbezaan di kalangan ulama ni, jadi maknanya kalau kita berhadapan dengan masyarakat awam, ada mungkin di kalangan mereka tu kata lidah kita berada dekat atas, kita takkan salahkan mereka sebab memang ada pendapat begitu. Dan kalau ada di kalangan teman-teman kita kata lidah berada sikit bawah, kita kata begitu pula, kita pun tidak menyalahkan mereka sebab masing-masing ada pendapat dan ada hujah, ada pegangan mereka. Jadi itu orang kata matlamat kita belajar supaya kita faham dan kita tidak mudah untuk menyalahkan mana-mana pihak. Okey, perhatian, kesimpulannya ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan makhraj bagi zai, sin dan sad. Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Ajmi Al-Marshafi dalam kitabnya Hidayah Al-Qari ila Tajwid Kalam Al-Bari mengatakan bahawa setiap pandangan yang telah dinyatakan tersebut tidaklah menafikan antara satu sama lain, sebaliknya ia bergantung kepada pemerhatian seseorang qari dalam menentukan makhraj huruf-huruf tersebut yang membawa tujuan yang satu, iaitu melafazkannya dengan fasih lagi sempurna. Jadi sebab tu saya bagi tahu perbezaan pendapat ini bukanlah nak nafikan siapa yang lebih betul, siapa yang lebih salah. Ini adalah pengalaman bagi qari itu. Mereka rasakan lidah ni dia ke atas sikit. Yang mungkin di kalangan mereka yang lain pula kata dia rasakan huruf-huruf ni lidah dia bawah sedikit. Yang penting mereka merasakan bahawa ketiga huruf ni zai, sin dan sad adalah huruf hujung lidah yang berada di tengah-tengah tu.
antara gigi kacip atas dan bawah. Jadi kata sebahagian ulama bahawa sad terlebih ke dalam daripada sin. Ni ke dalam sikit. Sad, lidah kita ke dalam sikit lagi. Jangan tarik ke depan. Lidah kita tarik ke dalam sikit daripada sin. Dan yang terakhirnya baru zai. Maknanya dalam sikit sad, ke depan sikit sin, kemudian lepas tu yang lidah kita ke depan lagi barulah huruf zai. Adapun sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa ketiga-tiga huruf tersebut pada tempat yang sama. Ada yang kata susahlah macam tu. Yang penting tiga huruf ni zai, sin dan sad dia berada di lidah kita, tergantung kat tengah-tengah tu. Az, as, as, masing-masing boleh rasalah. Okey. Itu makhraj yang ke-13. Okey. Baik, selamat datang yang baru join semua dalam pengajian tajwid Al-Quran kita. Siapa yang ada kitab boleh buka di halaman yang ke berapa ni sekarang kita masuk nombor 14. Kita nak masuk nombor 14 di halaman 154. Muka surat 154 ya. Baik, yang ke-14, antara belakang ataupun bawah hujung lidah bertentangan dengan hujung dua gigi kacip tengah keluar daripada huruf sa, zal dan dha. Antara belakang ataupun bawah hujung lidah. Ni lidah kita, ni bawah dia. Okey. Dia bertentangan dengan hujung dua gigi kacip tengah. Dua gigi kacip tengah ni, maka keluarlah huruf sa, zal dan Allah. Sebab tu lidah kita sedikit keluar. Saya tunjuk ke depan ni. Ta, zal, la. Hujung tu bahagian bawah dia kena keluar sedikit. Okey. Berkata Imam Ibn al-Jazari, dan za, zal, sa itu makhraj yang di bahagian atas dari hujung kedua lidah. Hujung lidah dan hujung gigi kacip sebelah atas. Hujung lidah dan hujung gigi kacip belah atas, maknanya hujung lidah kita sedikit keluar. Berkata Sahib As-Salsabil, dan za, zal dan sa yang bertitik tiga itu makhrajnya dari hujung keduanya, iaitu hujung lidah dan hujung gigi kacip sebelah atas, iaitu di bahagian atas. Kata ulama tajwid bahawa za itu terlebih ke dalam. Kata za ni lidah kita ke dalam sikit, dan za daripada zal ataupun sa pun terlebih hampir ke arah luar. Jadi maknanya mana yang lebih dalam? Za. Za tu jangan keluarkan sangat. Dia kata macam tu lah. Za tu ke belakang sikit, kemudian baru zal, kemudian baru sa. Sa ni lebihkan sikit lidahnya. Sa begitu. Sa, za, Allah. Jadi begitulah. Maknanya yang lebih lidah kita ni keluar sikit, iaitu sa, kemudian lebih ke dalam sikit lagi, sa, ke dalam lagi, za. Ini sampai detail macam tu ulama meletakkan. Yang pentingnya ialah ketiga-tiga huruf ni adalah huruf hujung lidah yang berada di antara hujung gigi kacip sebelah atas. Okey, itu yang ke-14. Okey. Alhamdulillah setakat ni semua jelas. Kita teruskan. Yang ke-15, muka surat 155. Antara perut bibir sebelah bawah dengan hujung gigi kacip tengah sebelah atas. Perut bibir bawah ni bibir. Kan bibir kita, perut dia maknanya bawah ni lah. Sebelah bawah dengan hujung gigi kacip tengah sebelah atas. Ni gigi kacip yang tengah sebelah atas. Keluarlah padanya huruf fa. Cuba buat. Af. 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 Boleh dengar tak ni? Af. Saya takut tak dengar. Dengar jelas Af. Af. Berkata Imam Ibn al-Jazari, dan antara perut bibir serta hujung gigi kacip sebelah atas adalah makhraj bagi fa. Dia bibir bawah Af. Af.
Af. Mana perut bibir? Yang ni lah. Ni perut bibir. Af. 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 Okey. Kata Sahib Salsabil Asy-Syafi dan fa itu makhrajnya antara perut bibir sebelah bawah dengan hujung gigi kacip sebelah atas. Teruskan. Antara dua bibir pula. Ni antara dua bibir. Tadi bibir bawah. Yang ni dua bibir. Bibir bawah dan bibir atas. Keluarlah daripadanya huruf apa? Ba, mim, keadaan tertutup, serta waw dan keadaan terbuka. Jadi ada 3 huruf bibir. Yang pertama, bibir tutup, apa dia? Ba, ab, 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 2 bibir rapat. Kalau mim, am. Kalau waw, au. Dia 2 bibir dalam keadaan terbuka. Mulut kita, bibir kita dimuncungkan. Au. Okey. Bahagian 2 bibir itu, berkata Imam Al-Jazari, makhraj bagi waw keadaan terbuka, au. Ba dan mim dalam keadaan tertutup. Jadi 3 huruf ni adalah huruf bibir. 3 huruf 2 bibir, 1 huruf bibir bawah. 3 huruf 2 bibir itu apa? Ba, mim dan waw. Bibir bawah, fa. Ni adalah huruf-huruf bibir. Berkata Imam Sahib As-Salsabil, bagi 2 bibir itu adalah makhraj bagi waw, ba dan mim. Okey. Kata ulama tajwid bahawa ba dan mim itu dalam keadaan tertutup antara 2 bibir. Tutup 2 bibir ni. Tetapi ba lebih kuat tutupannya daripada mim. Ada yang kata ba tu ab. Dia kata lebih kuat. Kerana tutupannya membawa kepada bahagian tepi 2 bibir. Tutup tu sampai ke tepi. Okey. Manakala waw pula dalam keadaan terbuka antara 2 bibir. Au. 2 bibir ni jangan rapat. Au. Jangan rapat lah. Baik, itu ada huruf-huruf B. Itu yang ke-16. Kita masuk yang ke-17. Muka surat 156. Yang ke-17. Batang rongga hidung, iaitu khasyum, keluarlah daripadanya gunnah ni. Batang rongga ni keluarlah padanya bunyi-bunyi dengung. Bunyi dengung tu keluar pada batang rongga hidung. Dan gunnah itu makhrajnya adalah batang hidung. Jadi 17 makhraj semuanya. Dan gunnah itu makhrajnya adalah batang hidung. Kata ulama tajwid, dimasukkan dengan gunnah dengung itu di atas adalah kiasan bagi nun musyaddadah, nun yang bersabdu. Begitu. Dan mim musyaddadah. Walaupun tutup mulut tapi ada keluar bunyi. Sebab apa? Sebab bunyi itu keluar melalui batang rongga ni. Terasa hidung kita bergetar sedikit. Nun sakinah, nun yang mati, dan tanwin yang diikhfakan ataupun diidghamkan sebagai idgham birunah, dan mim sakinah yang diikhfakan ataupun diidghamkan. Berkata Imam Syatibi, dan didatangkan gunnah bagi tanwin dan nun serta mim yang sukun yang tidak diizharkan pada hidung. Jadi bunyi-bunyi dengung semua keluarnya pada batang hidung ini. Okey. Boleh ke boleh semua? Kita tenang-tenang sekejap, ambil nafas, tarik nafas. Semua mudah-mudahan diberikan kefahaman dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memahami di manakah kedudukan setiap huruf-huruf Al-Quran itu pada bahagian-bahagian tempat-tempat keluar huruf kita. Sama ada di bahagian halqum, ataupun di bahagian lidah, ataupun di bahagian bibir, ataupun di bahagian rongga, ataupun di bahagian batang hidung kita. Okey. Baik. Ni ucapan penuh Imam Ibnul Jazari. Ni tentang huruf-huruf tu lah. Okey. Nanti kan takut kita semakin pening. Saya terus kepada gambar-gambar makhraj. Kita tengok muka surat 159. Siapa yang ada kitab boleh buka muka 159. Ini gambar makhraj bagi huruf mat yang kata-kata bahagian rongga mulut tadi. Bahagian rongga mulut alif, waw dan ya. Di bahagian sini a, i, u, di bahagian rongga sini. Okey. Itu huruf-huruf mat. A, i, u, a,
I, U. Begitu mudah je. Makhraj huruf ba tadi alif, kemudian terus pada huruf ba. Nampak bibir rapat. Ab. Itu bibir kita rapat je. Ab. Tu makhraj huruf ba. Kemudian makhraj huruf ta. Ni daripada alif sampailah ya dia keluarkan kat mana tempat lidah kita. Tengok huruf ta, hujung lidah kita tekan kat belakang. Apa ni tempat di gigi kaca atas dekat pangkal dia tu. At. Itu huruf ta. Kalau huruf sa macam mana? Nampak hujung lidah kita terkeluar sedikit. As. Bibir kita nampak terbuka sikit kan? As tu makhraj huruf sa. Terus huruf jim pula. Huruf jim, tengok. Jim adalah huruf tengah lidah. Ni lidah kita bahagian tengah sini. Okey, dia naik begitu. Ada 3 huruf. Jim, shin dan ya kan. Aj. Lidah kita naik macam tu. Menekan ke atas. Kita bunyi langit-langit. Aj. Terasa tak? Aj. Okey. Tu makhraj huruf jim. Huruf ha. Di tengah-tengah halkum ni. Lidah kita terangkat. Mulut kita terengah sikit. Dan sebenarnya halkum kita ni menyempit. Huruf ni. Huruf ha. Kha. Dia naik sikit. Kita punya pangkal lidah pun ternaik tapi tak terkena. Sebab dia huruf hujung halkum. Begitu. Okey. Masuk huruf dal sama dengan macam ta tadi. Ad. Ada 3 huruf kan? Ta, dal dan ta. At. Begitu. Makhraj huruf zal sama macam huruf sa tadi. Huruf hujung lidah kita yang berada di hujung gigi kacip. Az. Begitu lidah kita. Ra, sama macam dekat dengan lam tadi kan? Dekat dengan nun. Ra, ar sambil dia bergetar. Zai, tengok kat mana? Dia tengah lidah. Kan tadi zai, sin dan sad, dia bahagian tengah lidah dia berada, nampak? Ni hujung lidah ni dia setentang dengan gigi kacip. Ni hujung lidah. Az. Sin pun sama, nampak kedudukan dia kan? Dia ada 3 huruf, sin, zai dan sad. Ni sin. Huruf shin kat mana? Tengah lidah. Kalau kita perasan, tengok balik gambar rajah makhraj huruf jim tadi atas, sama ni. Tengah lidah dia naik. Ash. Ni lidah kita tengah dia naik. Ash. Begitu. Okey. Makhraj huruf sad sama macam tadi, tengah ujung lidah, nampak dia setentang dengan gigi kacip yang ni. Tapi dia yang ni naik sikit. Sebab dia sad ni huruf itba'. Lidah kita terangkat. Tapi hujung lidah tetap kat di situ. Else. Okey. Huruf dad, huruf bahagian tepi lidah. Ni panjang ni, bahagian tepi ni. Terus dia pergi naik sebelah gigi geraham atas, sepanjang tu lah. Sepanjang tepi, sama ada kiri ataupun kanan. Sebab ni daripada pandang sisi, jadi dia susah nak buat gambar yang sebelah tepi. Yang penting ni lidah kita bahagian tepi sini. Okey. Bahagian tepi sini dia pergi naik gigi kacip sebelah atas, kanan ataupun kiri. Mana-mana yang kita rasa lebih mudah bagi kita. Huruf ta sama juga. Tadi sama macam huruf ta, dal dan ta. Hujung lidah menekan kat belakang sini. Tapi sepanjang lidah ni dia penuh. Sebab dia huruf itbaq. Al-ta. Dia terangkat lidah kita semua, rasa penuh, tertutup. Tu huruf itbaq ta ni. Huruf dha sama juga, dia huruf itbaq juga, dia rasa macam hampir-hampir penuh ruang ni. Tapi lidah hujungnya berada macam makhraj huruf zal, sa, la. Di situ hujung lidah. Nampak? Berada di hujung gigi kacip. Tapi dia ke dalam sedikit daripada sa dan zal. Boleh? Huruf ain adalah huruf tengah halkum.
Sebab tu dia tak nak nampak apa-apa, sebab dia memainkan bahagian tengah, disempitkan sedikit halqum kita. Ni sempitkan sikit. Dia bahagian tengah halqum. Halqum pangkal bawah, tengah dan ujung. Dia sama macam huruf ha tadi. Kalau kita tengok gambar aja, huruf ha macam ain dia sama. Tekan sikit halqum kita, sempitkan. Okey. Kemudian huruf ghain adalah huruf hujung halqum, sama macam huruf kha. Kalau kita tengok gambar aja, huruf kha dia hampir-hampir sama. Okey, huruf fa, huruf bibir bawah, nampak bibir bawah yang menekan gigi kacip ujung atas. Af. Ni kita pergi detail satu demi satu huruf. Huruf qaf, huruf pangkal lidah. Ni lidah kita, ni yang pangkal ni, ujung dalam ni, dia tekan anak tekak ke atas. Aq, gitu. Kalau huruf kaf macam huruf kaf, huruf kaf macam huruf qaf, tapi dia ke depan sikit pangkal lidahnya tu. Nampak? Kalau huruf qaf, tengok atas ni Qaf dia belakang sikit, pangkal lidah menekan ke ujung ni dekat anak tekak. Kalau yang kaf dia ke depan sedikit. Ke depan sikit kat sini. Ak, tetap huruf pangkal lidah. Huruf lam kat mana? Nampak lidah kita. Dia naik macam tu. Dekat menekan. Dia menekan belakang gigi kacip atas ni. Al. Macam huruf nun juga nanti kita tengok. Huruf mim, dua bibir yang dirapatkan. Dua bibir dirapatkan. Huruf nun, sama macam lam tadi, nampak? Hampir-hampir sama kan? Ni lam. Ni nun. Nampak? Dia hujung lidah yang menekan kat belakang gigi kacip tu. An, tapi dia ke dalam belakang sikit. Dia ke dalam belakang sikit. An. Huruf waw, huruf dua bibir yang dimuncungkan. Au, dia muncung dah. Dua bibir. Huruf ha adalah huruf pangkal halqum. Huruf hamzah pun sama juga pangkal halqum. Tengok gambar dia, sama tak? Hampir sama. Pangkal halqum. Dan huruf ya, huruf tengah macam huruf shin dan huruf jim. Ai, tengah lidah dia terangkat. Ai. Habis dah gambar raja makhraj khas. Berikut adalah jadual makhraj am. Makhraj am dan makhraj khas. Ini dia buat jadual sajalah. Kita dah terangkan dah semuanya kat mana tempat dia, huruf-huruf tersebut. Kalau alif waw ya, kalau makhraj am dia kat mana, bahagian rongga, makhraj khas dia kat mana, diletakkan lah. Kalau ha kat ha dan hamzah kat pangkal halqum, ain ha di tengah halqum. Jadi kita yang ni kita boleh photostat, kita boleh letak kat depan kita punya meja mengaji kita ke, supaya kita setiap hari kita dapat tengok, dan akhirnya kita boleh ingat kat mana kedudukan huruf-huruf itu di bahagian rongga mulut kita, lidah kita, halqum kita, dan bahagian rongga hidung kita. Inilah dia jadualnya. Okey. Syekhah Su'an Abdul Hamid telah menyatakan tertib susunan huruf hijaiyah berdasarkan makhraj huruf dalam kitabnya Taisir Rahman fi Tajwid Al-Quran. Beliau juga membahagikan huruf-huruf tersebut kepada 11 kumpulan kerana berhampiran pada makhraj uraiannya berikut. Ini adalah penelitian Syekhah Su'an Abdul Hamid berkenaan dengan makhraj-makhraj huruf. Okey, sampai situ saja. Di atas adalah satu pandangan sebahagian ulama. Namun begitu berlaku khilaf. Maknanya ini semua adalah berkaitan dengan perbezaan pendapat ulama berkaitan dengan tertib huruf hijaiyah menurut berdasarkan makhraj huruf. Jadi ini adalah susunan huruf-huruf mengikut Syekhah Su'ad. Dia menyusun ni bergantung ataupun menyusun mengikut makhraj huruf. Kita bukan, kita alif, ba, ta, sa, jim sampai ya tu tidak mengikut makhraj. Okey. Kalau yang ni susunan mengikut makhraj. Mula-mula bawah sekali hamzah, ha, kemudian naik sikit ain dan ha, kemudian ghain dan kha. Jadi kena hafal lah hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, qaf, kaf, jim, shin, ya, dad, lam, nun, ra. Dia cara macam tu.
Ini mengikut susunan, mengikut makhraj. Ada pangkal naik ke pangkal lidah, kemudian ke tengah lidah, kemudian hujung lidah, kemudian naik ke bibir, kemudian itulah dia susunan mengikut pandangan Syekhah Suad ini. Baik, perjemaah, kita dah selesai dah, habis dah sehingga ke halaman yang ke berapa ni? Cuba tengok. Muka surat 176. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita petang ni jika tidak ada apa-apa halangan, jam 2.15 petang, di halaman yang ke 177, gelaran huruf hijaiyah. Rupanya huruf-huruf hijaiyah ni juga dia ada gelaran-gelaran dia. InsyaAllah kita akan sambung pada petang ni. Terima kasih atas perhatian, atas sokongan, atas dokongan daripada semua para jemaah. InsyaAllah kita dah sampai muka surat 176. Akan datang kita akan masuk muka surat 177. Terima kasih semua. Saya minta maaf andai ada tersalah, tersilap, terkurang dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua, dan mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita istiqamah bersama dengan Al-Quran sehingga hujung nyawa kita. Saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatian. Sehingga jumpa lagi insya-Allah petang ni sekiranya tidak ada apa-apa halangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita akhir dengan bacaan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya